Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 28 Julai bersama saya Vanessa Mering. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mendahului senarai 76 penerima anugerah dan pingat tertinggi pengakap Sarawak daripada Yang di-Pertuan Negeri merangkap Patron Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud semalam. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga Ketua Pengakap Sarawak merupakan satu-satunya penerima bintang semangat padi emas anugerah tertinggi Persekutuan Pengakap Malaysia PPM yang paling eksklusif yang hanya disampaikan kepada tokoh-tokoh terbilang. Senarai tersebut diikuti dengan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Sarawak Kapten Zainuddin Tan Sri Hamdan yang merupakan penerima tunggal pingat perkhidmatan gemilang Persekutuan Pengakap Malaysia. Pingat tersebut dianugerahkan kepada pemimpin bertauliah yang telah banyak menabur jasa dan bakti cemerlang atas perkembangan kepengakapan hingga ke peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, 7 ahli pengakap menerima anugerah tertinggi Pengakap Sarawak, Bintang Pengakap Kenyalang, termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Setiausaha Negeri Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan bekas Timbalan Setiausaha Negeri Sarawak Tan Sri Safri Awang Zaidil yang juga bekas Ketua Pesuruhjaya Pengakap Sarawak. Sementara itu, 17 ahli pengakap menerima pingat setia Pengakap Sarawak, 27 penerima pingat yang di-Pertua Majlis Pengakap Sarawak dan 21 ahli menerima sijil Pengakap Raja. Tun Pehin Sri Taib Mahmud menyempurnakan upacara penganugerahan yang julung kali diadakan itu dalam satu majlis penuh istiadat di Dewan Besar Astana Negeri di Kuching. Turut hadir ialah Presiden Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawanikom. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi dan Sarawak Energy Berhad SEB terus komited untuk bekerjasama rapat dengan semua pihak berkepentingan bagi menjayakan inisiatif skim dana pemohon tambahan atau lewat ALAF agar semua isi rumah di seluruh negeri dapat menikmati bekalan elektrik dalam masa terdekat. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi, tahap liputan bekalan elektrik di negeri Sarawak setakat ini adalah sebanyak 98.6% dan pihaknya kini sedang berusaha untuk menyediakan bekalan elektrik terutamanya di kawasan pedalaman. Namun begitu, Datuk Julaihi Narawi memberitahu terdapat beberapa isu-isu berbangkit yang perlu ditangani bersama oleh semua pihak terlibat untuk mempercepatkan lagi pelaksanaan inisiatif itu bagi memenuhi keperluan rakyat. Jelas beliau, setakat ini lebih 8,000 daripada 40,000 permohonan ALAF telah siap dilaksanakan, tetapi jumlah permohonan dijangka terus bertambah dari semasa ke semasa berikutan peningkatan jumlah pemilik rumah baharu. Justru itu, tambahnya, kerjasama semua pihak adalah penting untuk mengenal pasti isu-isu yang perlu diatasi bagi mempercepatkan pelaksanaan proses bekalan elektrik di kawasan-kawasan luar bandar. Ini termasuk pencarian serta pengambilan lebih banyak kontraktor bagi menjamin pelaksanaan projek yang lebih efisien. Datuk Julaihi berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penangguhan Program ALAF mempertingkatkan lagi kepantasan pelaksanaan anjuran bersama Kementerian dan SEB yang diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Seramai 140 orang peserta daripada Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, Unit Pendaftaran Kontraktor Jururunding, Wakil-Wakil Rakyat, pihak konsultan dan kontraktor tenaga elektrik menghadiri program 2 hari itu yang bertujuan untuk membincangkan isu-isu berkaitan pelaksanaan projek-projek ALAF. Kerajaan Negeri Sarawak serius dalam memastikan budaya integriti diamalkan pada setiap peringkat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Dr. Diraja Juanda Jaya menegaskan ia bagi memastikan tiada ketirisan berlaku, seterusnya memerangi gejala rasuah. Kita jangan fikir kita boleh terlepas. Ya, akan lepas. Pihak berkuasa akan memantau. Satu hari fail yang tetap akan dibuka dan ada orang ngabas kita. Itu membabikan soal integriti.
Beliau turut menasihati setiap ketua kaum dan masyarakat menjadi mata dan telinga kerajaan dalam memastikan setiap projek yang dijalankan di kawasan masing-masing dilaksanakan dengan betul selain berhati-hati dalam menyokong sesuatu projek. Mundi Abbas SPRM tu nang buruk benar rupa kita. Sebab itu jangan mudah untuk menyokong sesuatu yang kita tidak tahu. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Jelajah Integriti di Sibu. Tambahnya lagi, semua ketua kaum dan masyarakat diseru untuk mengamalkan peraturan yang telah ditetapkan, terutamanya dalam mengurus jawatan kuasa keselamatan dan kemajuan kampung masing-masing. Klinik berhenti merokok di Hospital Limbang terus berperanan membantu individu yang berhasrat untuk berhenti merokok. Pengarah Hospital Limbang, Dr. Syed Satakatullah Muhammad Khalik berkata, walaupun tabiat merokok agak sukar dihentikan terutama dalam kalangan perokok tegar, namun khidmat klinik yang sudah beroperasi 10 tahun itu mempunyai kaedah untuk merawat golongan itu. Menurut Dr. Syed Satakatullah, bagi mereka yang ingin berhenti merokok boleh tampil ke Hospital Limbang dan akan mengikut prosedur yang ditetapkan, antaranya sesi kaunseling dan meneliti keadaan tahap keseriusan sebelum rawatan dijalankan. Dan kita mengharapkan rakyat terus menggunakan platform ini untuk menggunakan apa khidmat yang kita ada. Kita akan memberikan yang terbaik. Sebenarnya berhenti merokok ni bukan semudah yang disangka, tetapi dengan nekat, dengan adanya kesedaran kendiri, insya-Allah saya pasti yang kita mampu melakukan. Dengan itu kita mahu menjadi satu contoh tauladan kepada yang lainlah. Katanya selain lelaki, golongan wanita yang merokok juga disaran untuk tampil mengikuti klinik tersebut. Beliau menjelaskan wanita yang merokok sangat berisiko ketika mengandung dan berupaya menjejaskan kandungan selain berpotensi mendapat kanser seperti paru-paru dan kanser yang lain. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program Hari Tanpa Tembakau Sedunia peringkat bahagian Limbang, anjuran Hospital Limbang di Dewan Kemas Limbang. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Syed juga memberitahu Hospital Limbang telah membuat perancangan khusus dengan menjadikan hari Jumaat sebagai hari klinik berhenti merokok di peringkat Hospital Limbang ke arah melahirkan masyarakat lebih sihat tanpa tembakau. Dedahnya pada tahun lepas, 2 individu yang mengikuti klinik itu telah berjaya berhenti merokok sepenuhnya. Klinik berhenti merokok Hospital Limbang dikendalikan oleh 10 petugas kesihatan pada ketika ini. Penganjuran sukan tahunan di sekolah rendah maupun sekolah menengah merupakan satu wadah penting dalam mengekalkan kecerdasan minda dan kesihatan modal insan negara ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata, melalui aktiviti sukan berkenaan ia juga dapat memupuk semangat kesukanan dan perpaduan serta silaturahim antara murid pelbagai kaum. Datuk Rozi menjelaskan ia juga diyakini dapat membantu usaha kerajaan untuk membina negara bangsa, membangunkan modal insan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan selaras dengan dasar satu murid satu sukan. Beliau berucap merasmikan kejohanan olahraga tahunan Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang Miri 2022 di Stadium Miri. Beliau juga menyeru agar Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang terus cemerlang dalam bidang akademik dan sasiah serta kegiatan sukan dan kurikulum untuk menjadi sebuah sekolah terbaik di Miri. Lebih 100 pelajar terlibat dalam kejohanan 2 hari itu. Pendedahan pelajar kepada sukan olahraga di sekolah perlu berterusan dan dilaksanakan secara sistematik supaya mendatangkan impak dalam melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama negara di arena antarabangsa. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin berkata, ini adalah selaras dengan matlamat utama sukan tahunan sekolah untuk mengukur kemampuan pelajar bersukan di peringkat sekolah dan seterusnya memilih bakal atlet yang berkemampuan mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Datuk Seri Lee menjelaskan penganjuran kejohanan sukan juga dapat menjamin kecergasan dari segi minda dan kesihatan selain dapat menyemarakkan semangat patriotik serta perpaduan dalam kalangan warga sekolah yang pelbagai kaum dan agama. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kejohanan olahraga tahunan Sekolah Menengah Kebangsaan Merbau 2022 di Miri.
Terdahulu, beliau yang diwakili oleh Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Jeffrey Fang, menyaksikan lintas hormat oleh kontingen-kontingen rumah sukan dan unit beruniform. Seramai 841 orang pelajar terlibat dalam kejohanan kali ini. Semangat perpaduan dan kepelbagaian terus digarap dalam program kebombaan seperti Larian Bersama Bomba 6.0 yang akan berlangsung Sabtu ini di Marina Central Park, Miri. Bercakap dalam sidang media penganjuran larian itu di Miri, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, program tersebut merupakan salah satu platform bagi pihak bomba memasyarakatkan peranan dan bekerjasama dengan pelbagai persatuan atau etnik di bahagian itu. Datuk Khairuddin juga gembira kerana secara tidak langsung aktiviti seperti itu mengajak masyarakat mengamalkan cara hidup sihat. Ibarat macam ethnic group kita ada, tapi we can work together. For the purpose of what? Sukan tadilah. Membinakan komuniti yang sihat. Jelasnya bagi yang berminat boleh mendaftar di laman sesawang Jom Run, event Bomba Run 2022 atau mengunjungi Balai Bomba dan Penyelamat Miri. Beliau menambah pelbagai hadiah menarik menanti pemenang. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 28 Julai berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.